Salam sejahtera dan salam sorakku sayang bersama saya Grace Chun Lee. Tumpuan berita, pihak berkuasa tempatan PBT memainkan peranan penting dalam memberikan perkhidmatan berkualiti kepada seluruh rakyat Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian memberitahu, walaupun ia kerap digelar sebagai peringkat ketiga dalam pentadbiran kerajaan negeri, namun PBT merupakan antara petugas barisan hadapan terpenting di sini. Sambungan itu, beliau menzahirkan ucapan tahniah serta terima kasih kepada ahli-ahli Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS atas semangat dan komitmen mereka untuk terus berkhidmat kepada penduduk tempatan serta membawa impak positif kepada Bandaraya Kuching. Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata demikian dalam satu entry terbarunya di Facebook pada Sabtu. Terdahulu, beliau telah menyempurnakan majlis angkat sumpah bagi pelantikan semula Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng, Timbalan Datuk Bandar MBKS Hilmi Othman serta 30 kaunselor dari MBKS di bangunan MBKS di Kuching. Untuk rekod, tempoh pelantikan semula bagi kesemua ahli majlis tersebut adalah dari 1 Julai 2022 sehingga 31 Disember 2022. Laporan seterusnya, Program Intervensi Sosial Kesedaran dan Advokasi Pendidikan Seksual KAPS siri yang pertama dianjurkan adalah sangat penting dan tepat pada masanya. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitaya berkata, dalam usaha menangani isu kehamilan remaja khasnya, Kerajaan Sarawak telah menetapkan petunjuk prestasi utama KPI penurunan bilangan kes remaja hamil sebanyak 10% setiap tahun berbanding dengan bilangan kes pada tahun sebelumnya. Ujarnya, statistik daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menunjukkan bahawa trend bilangan remaja hamil sudah semakin menurun sejak tahun 2014 iaitu daripada 3,401 kes daripada 1,623 kes pada tahun 2021. Jelas beliau, trend penurunan ini memberi semangat kepada Kerajaan Sarawak melalui Majlis Pembangunan Sosial MPS Sarawak dan rakan-rakan strategiknya dalam One Stop Teenage Pregnancy Committee (OSTPC) terus mengendalikan program KAPS ini di sekolah-sekolah menengah di seluruh Sarawak. Berucap pada program itu di Dewan SMK Tatau Bintulu pada Sabtu, Datuk John CK menambah, pada tahun ini MPS merancang untuk melaksanakan sebanyak 26 siri program KAPS di sekolah-sekolah menengah kebangsaan di seluruh Sarawak. Untuk bahagian Bintulu, sebanyak 4 program KAPS dirancang untuk dilaksanakan pada tahun ini, iaitu 2 siri program KAPS sekolah menengah di SMK Tatau dan SMK Bintulu di daerah Bintulu dan 2 lagi siri program KAPS sekolah rendah di SK Sebauh dan SK Labang di daerah Sebauh. Ujarnya, jika remaja tidak mempunyai pengetahuan dan akses kepada maklumat dan bahan pencegahan kemahiran yang tepat, mereka menghadapi risiko hamil apabila terjebak dengan seks tidak selamat dan perhubungan yang tidak sihat. Oleh itu, pendidikan kesihatan seksual tidak wajar lagi dianggap sebagai tabu oleh sekolah atau ibu bapa, jelas beliau lagi. Selanjutnya di Lundu, Jabatan Pertanian Sarawak DOA mempunyai tanggungjawab yang besar bagi mempertingkat dan menyelaras metodologi pertanian di sini. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, DOA akan terus mencari jalan dalam membantu meningkatkan hasil pertanian secara menyeluruh. Beliau berkata demikian semasa merasmikan seminar pengembangan tekno pertanian dan sesi khas bersama Menteri Pemodenan, Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak di Pusat Latihan Salkra Bajo di Lundu pada Sabtu. Tambah beliau, sektor pertanian merupakan sektor paling penting atas faktor keselamatan makanan, food security. Jelasnya, ia juga bertujuan mentransformasikan pekebun-pekebun kecil serta meningkatkan pengeluaran hasil tani. Dalam hal itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy menegaskan program pemajuan kawasan PPK juga perlu diperkasakan sebagai sebuah entiti perniagaan bagi membantu para petani. Kepengurusan di dalat, sebanyak 19,888 tangkapan berkaitan penyalahgunaan dadah dan substans telah direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sepanjang tahun 2020 hingga 2021 di Sarawak. Manakala bagi tempoh Januari hingga Mei 2022, sebanyak 3,909 tangkapan sudah direkodkan, jelas Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Katanya, untuk daerah dalat sahaja, sebanyak 119 tangkapan telah direkodkan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 bersamaan dengan 0.62% jumlah tangkapan di Sarawak. Tambah beliau, bagi tempoh Januari hingga Mei 2022, sebanyak 26 tangkapan atau 0.66% sudah direkodkan. Bercakap semasa merasmikan seminar pembangunan keluarga kesedaran penyalahgunaan dadah di Masjid Al-Muslihin Dalat pada Ahad.
Adun dalat itu menambah, setakat 30 Jun 2022, seramai 36 orang kena pengawasan OKP sedang dipantau oleh AADK Mukah di daerah dalat. Antara pengisian seminar tersebut adalah penyampaian hadiah-hadiah pertandingan melukis poster bagi kanak-kanak. Dalam majlis berasingan, Datuk Sri Fatimah berkesempatan merasmikan Karnival Keindahan Islam Daerah Dalat di Dewan Utama Kompleks Kesejahteraan. Beliau dalam pada itu menyarankan agar program seperti itu dibuat secara konsisten dengan berkolaborasi dengan agensi atau jabatan yang relevan. Karnival bertajuk Ahlan Wah Sahlan itu disertai oleh 105 orang peserta dari Saudara Baru, Perkim, Skuad Sayang dan JKK Kampung. Sementara itu, semasa merasmikan program STEM, teknologi drone dan pemudahcaraan pengajian dan pembelajaran di Sekolah Menengah Sarawak di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dalat pada Sabtu, Datuk Sri Fatimah memberitahu penggunaan drone mampu menarik minat dan membantu murid untuk memahami sesuatu topik khususnya subjek geografi. Malah katanya, banyak syarikat yang berjaya mengangkat kerjaya drone piloting sebagai kerjaya berkemahiran tinggi selari dengan hasrat KPM mengangkat TVET dan vocational. Dalam ucapannya, beliau berkata matlamat utama pengenalan teknologi drone kepada murid-murid sekolah dan pihak pengurusan SMK Dalat adalah untuk memperlihatkan bahawa bidang robotik, inovasi dan rekap cipta ini adalah bidang yang luas, bukan hanya terhad pada robot sahaja namun penerbangan drone juga. Terdahulu pada Jumaat, beliau menyempurnakan majlis penyampaian cek projek kecil Lor Bandar MRP Adun Dalat Fasa 2 bertempat di Bilik Mesyuarat Kompleks Kesejahteraan Dalat. Sebanyak RM483,270 geran MRP telah disampaikan kepada 15 penerima, terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK setiap kampung di daerah Dalat. Manakala di Miri, anugerah perkhidmatan cemerlang yang dianjurkan setiap tahun merupakan satu bentuk penghargaan atas usaha dan kegigihan anggota perkhidmatan awam yang telah menunjukkan mutu perkhidmatan yang cemerlang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat 1, Datuk Rozi Yunus berkata, anugerah ini diberikan untuk terus menggalakkan anggota perkhidmatan awam berusaha dengan lebih gigih dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita mengharapkan agar penganugerahan yang diberikan ini dijadikan sebagai bentuk semangat kepada semua warga pendidikan, ya, agar terus bekerja keras bagi mencapai matlamat, especially matlamat kita adalah ke arah world class education provider. So bila kita cerita, we have been talking about world class, berkali-kali kita dengar world class, world class, world class. So apa yang dimaksudkan dengan world class? So world class bermula dalam darjah kita. So it means that kalau kita bila diharapkan dan kita sebagai world class education provider atau kementerian itu sebagai world class education provider, it means that kita menyediakan anak-anak kita untuk menjadi pemain global. Sebab itu kita cerita world class. So we would like our children to be global player. Yang maknanya mana nak hantar sini kita mau hantar pun yang dapat survive. Malah boleh melebihi pencapaian orang lain yang berada di bandar, yang berada di bandar-bandar besar dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Sambutan Hari Guru peringkat daerah Subis 2022 di Hotel Meritz Miri pada Sabtu. Katanya guru hari ini harus berani berdepan dengan cabaran dalam era globalisasi ledakan teknologi digital. Selain berfikiran kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menarik minat murid. Seramai 80 orang guru layak menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah PPD Subis pada tahun 2021. Dalam majlis sama, Datuk Rozi juga turut menyumbangkan sumbangan berjumlah RM30,000 kepada Kelab Rekreasi Pejabat Pendidikan Daerah Subis. Masih dengan perkembangan di Miri, pengagihan Bantuan Kewangan Keluarga Malaysia BKM yang dilaksanakan di Dewan SJKC KT Long Lama adalah satu inisiatif untuk memudahkan masyarakat pedalaman yang tidak mempunyai akaun bank mendapatkan bantuan kewangan secara lebih mudah. Menurut Penolong Pegawai Kewangan Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Zulkifli Naha, inisiatif tersebut dilaksanakan secara bersama oleh Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Bank Simpanan Nasional BSN dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN serta dibantu oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Rela bagi merealisasikan harapan rakyat pedalaman terutamanya penerima BKM di mana pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus secara tunai. Program bayaran bantuan keluarga Malaysia secara tunai untuk kawasan pedalaman ini
bagi tahun 2022 ini dilaksanakan secara bersama oleh Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Bank Simpanan Nasional dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri, turut dibantu juga oleh Polis Raja Malaysia, Angkatan Rela dan juga Angkatan Pertahanan Awam, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam lah. Program ini adalah bertujuan untuk memberi ataupun mengagih bayaran secara tunai kepada penerima di kawasan pedalaman di Sarawak. Contohnya pada kali ini kita buat lokasi dia di Long Lama, iaitu penerima seramai 1,006 orang. Kita laksanakan selama 2 hari, iaitu pada hari ini dan hari esok, hari Sabtu dan Ahad. Tujuan program ini juga dilaksanakan adalah untuk meringankan beban penduduk di pedalaman supaya mereka tak perlu pergi ke kawasan bandar ataupun cawangan bank yang selalunya berada di kawasan bandar. Mereka hanya perlu pergi ke lokasi yang kami buka seperti di Long Lama ini dan tunaikan di sini sajalah. Mungkin boleh mengurangkan kos mereka pergi ke bandar supaya mereka tak perlu pergi jauh ke bandar lah. Dan ini bayaran pada kali ini juga kita buat secara keseluruhan, bayaran keseluruhan, tunai keseluruhan, iaitu sekiranya penerima itu layak menerima bantuan sebanyak 2,000, pada hari ini kita bayar 2,000 terus. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program tersebut pada Sabtu. Seramai 1,006 orang penerima telah disenaraikan khusus untuk kawasan Telang Usan sahaja, di mana pengagihan BKM itu dilakukan selama 2 hari bermula 16 hingga 17 Julai lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.